Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyi'ah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat Alhamdulillah li ta'yid risalatih wa tasdiqi hidayatih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahharad dahirin Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd faqala asy-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan wajib i'tiqad bahawasanya sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu binasa. Sekaliannya malaikat 10 perkara. Qala muallifu rahimahullah Ta'ala. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang terakhir. Bahagian-bahagian yang terakhir untuk mu'taqadat. Mu'taqadat maknanya akidah-akidah. Perkara-perkara yang kita nak i'tiqad mu'taqad yang wajib mu'taqad yang wajib kita i'tiqad akan dia. Jadi kata muallif kita rahimahullah taala dan wajib i'tiqad kita simpul kemah keming dia bukan mana kemah keming makna simpul mati simpul mati bahawa tidak boleh dirungkaikannya lagi. Itu i'tiqad banding dengan perkataan aqdun. Itu biar kita ingat semula, itu pelajaran yang pertama lagi. I'tiqad biar kita faham apa makna i'tiqad. Dia datang daripada perkataan aqada. Aqada makna aqdun, aqad. Aqad itu maksudnya simpul. Sebagaimana kita simpulkan makna segala urusan-urusan kita sesama manusia. Itu dia mana kita simpul jual beli, aqad jual beli. Kemudian untuk memberi makna yang lebih mantap dan lebih teguh maka ditambah. Itu karakter bahasa Arab. Perkataan dalam bahasa Arab ya begitu. Bila ditambahkan huruf dia akan jadi lebih mantap maknanya. Jadi ditambahkan hamzah dengan tak jadi i'taqada. Maknanya simpul mati. Kalau aqdun, aqad, nikah boleh akad nikah boleh dirungkaikan dia lagi. Tapi kalau i'tiqad itu tak boleh. Mana benda yang kita i'tiqad itu maksudnya kita simpul, mana dalam hati kita, makna kita pegang dalam hati kita, kita tak mau ubah dah dia. Itu mana i'tiqad. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak kita i'tiqad
bahawasanya sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita telah belajar dulu. Zat Allah Ta'ala, mana yang lain daripada zat Allah Ta'ala, barang yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, sekaliannya yang selain daripada zat dan sifat Allah Ta'ala itunya binasa sekaliannya. Binasa apabila berlaku kiamat, semua benda, semua perkara binasa, malaikat, zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala sahaja yang tak binasa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Kita belajar dah dulu, salah satu daripada sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah baqa. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Makna kekal. Apa makna kekal? Makna tidak binasa. Tidak kedatangan di atas zat Allah Ta'ala, di atas sifat Allah Ta'ala binasa. Rosak, binasa, punah, habis, selesai. Itu makna tak berlaku. Kerana Allah Ta'ala Al-Baqi. Al-Baqi makna yang kekal, yang tidak binasa. Jadi semuanya, yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika. Mana yang kekal itu ialah wajah tu. Makna zat Tuhanmu. Mana zat serta dengan sifatnya sekali. Itu bersifat dengan baqi. Mana bersifat dengan baqa. Baqa makna kekal, makna tidak binasa. Melainkan 10 perkara. Jadi yang lain daripada Allah Ta'ala, yang lain daripada zat Allah Ta'ala, yang lain daripada sifat Allah Ta'ala, semuanya binasa. Semua binasa berlaku. Melainkan hak lain daripada zat dan sifat Allah Ta'ala yang tak binasa. 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang selain daripada zat Allah dan sifat Allah Ta'ala yang tak binasa. Yang 10 perkara ini dia tidak binasa kerana Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan 10 perkara ini. Apabila berlaku kiamat, mana 10 perkara ini tak binasa. Kerana Allah Ta'ala yang menghendaki mengekalkan mereka. Bukan mereka itu bersifat dengan baqa. Sebagaimana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu dia kekal, tak binasa kerana memang dia itu bersifat dengan sifat baqa ini. Yang ini tidak kedatangan kebinasaan, kerosakan, habis pada zat dan juga sifat Allah Ta'ala. 10 perkara ini juga kekal dia. Ketika berlaku kiamat, maknanya 10 perkara ini tetap masih ada wujud. Kerana apa dia wujud? Masih kekal. Kerana Allah Ta'ala yang menghendaki begitu. Itu semua bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa 10 perkara ini? Mengapa 10 perkara ini? Kerana perkara ini ada janjian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan mereka ini kekal. Bermakna itu ialah janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak dia. Kehendak Allah Ta'ala untuk mengekalkan 10 perkara ni. Jadi ada 10 perkara yang tidak binasa. Lain daripada Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala itu memang dia dah bersifat dengan baqa dah. Hak 10 perkara ni bukan mereka bersifat dengan baqa. Tetapi mereka kekal dengan kehendak Allah Ta'ala nak mengekalkan mereka. Apakah dia yang dikatakan 10 perkara itu? Yang pertamanya iaitu roh. Roh kita manusia makna tidak binasa. Tubuh badan kita binasa. Yang namanya mati itu ialah roh kita tu keluar daripada tubuh badan kita. Maka tubuh badan kita jadi rosak, jadi binasa. Roh kita, dan itulah hakikatul insaniyah. Hakikat manusianya ialah roh itulah. Hak Allah Ta'ala bicara, muamalah dengannya itu ialah roh. Kita tu, itulah hakikat diri kita manusia, roh. Roh itu daripada mula dijadikan, sehingga sampai akhirnya ke hari mana yaumul akhirah, dia tetap kekal, dan itulah tentang diri kita manusia. Hakikatul insaniyah. Hakikat manusia itu ialah roh kita.
Roh kita ni dia tak bertukar dah dengan roh orang lain. Maksudnya kalaupun tubuh badan ni boleh diganti dengan yang lain, mana semasa hidup dunia diganti dengan organ lain misalnya, mana orang panggil tu pun tetap roh itu roh kita. Dia tidak akan orang panggil jadi, maknanya orang panggil tertukar roh. Roh kita itu dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh sekalian orang panggil pegawai-pegawai Allah Taala daripada para malaikat yang bertugas. Roh kita semenjak daripada mula yang Allah Taala mengambil aku janji. Ingat itu silsilah kita Allah Taala mengambil aku janji di alam zur dahulu dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni ialah Tuhan kamu? Qalu, berkata mereka itu, arwahun nas, arwahul insan, mana semua roh-roh manusia itu berkata, bala, bahkan maksudnya itu kita tanda tangan, gereh, sign, tanda tangan, kita ni hamba Allah Ta'ala tu Tuhan. Dan hamba sifatnya macam mana, Tuhan bagaimana sifatnya. Jadi sebab itulah maknanya tanggungjawab kewajipan kita ialah mengenali Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, supaya kita tidak salah, tidak tertukar pada menyembahnya, melakukan orang panggil ubudiyah itu kepada Tuhan yang palsu. Itu ramai manusia yang tersalah, mengabdikan diri mereka itu untuk Tuhan yang palsu. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenar. Jadi roh itulah yang apabila sampai ketikanya Allah Ta'ala dah rencanakan dengan bahawa mengikut pergiliran masing-masing dizahirkan ke alam ajsam. Dizahirkan ke alam ajsam, diberikan jisim, diberikan body, maka roh dipakaikan pada body. Dan body kita ini boleh dirubah-rubah, boleh diganti-ganti maknanya tapi roh tetap mana yang sama daripada dulu. Dan selepas itu roh ini dikhitab dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu mana Allah Ta'ala suruh kita mengenal akan dia. Dikhitab dengan orang panggil ubudiyah, mana melakukan ibadat kepadanya. Aqimus salat, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Siapa itu? Aqimus salat, dirikan oleh kamu. Kamu tu siapa dia? Manusia. Ya manusia tu siapa dia? Apa dia hakikat? Roh tu lah. Roh kita telah yang dikhitab. Diperintahkan supaya sujud, diperintahkan supaya mensujud kepadanya, diperintahkan supaya melakukan segala ketaatan, dilarang daripada melakukan kemungkaran. Itulah roh kita tu. Jadi roh ini yang orang panggil menempati di dalam tubuh badan kita, Allah Ta'ala letakkan dalam itu yang menjadikan kita tu hidup. Jadi kita makhluk ini hidup dengan melalui penantaraan roh. Dia sebenarnya hidup. Hidup itu ialah disifatkan kepada jasad kita ini setelah ada roh di dalam jasad itu. Kalau tak ada roh, dia tidak hidup lah. Jadi roh ini akan kekal selama-lamanya dengan sebab Allah Ta'ala menghendaki nak mengekalkan mereka. Mengekal mereka di dalam kuburnya untuk diazabkan ataupun diberi nikmat. Sebagaimana kenyataan yang di bawah sana. Jadi roh kita ialah yang berkekalan akan menemui Allah Ta'ala dalam keadaan dimuliakan ataupun dihinakan. Maka sekarang kita berusaha dengan roh dan juga badan, tubuh badan yang zahir ini, untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak, dalam arti kata dimuliakan oleh Allah Ta'ala ataupun dihinakan. Jadi roh inilah tempat orang panggil ni, dia panggil teras utama kepada kejadian kita manusia. Maka roh ini yang perlu dibangunkan, yang perlu orang panggil disuburkan dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat ubudiyah. Mana roh ini perlu dipakaikan dia dengan sifat-sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga roh ini dan juga
zahirnya jasad yang dia berada di dalamnya itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh akan kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Dengan sebab Allah Taala menghendaki begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah ajbuz zanab. Dia panggil ajnuz zanab ini, apa dia ajnuz zanab? Itu ada huraian dia. Ta'liq di luarnya qauluhu ajnuz zanab, angka nombor 2 tu. Tu. Mu'alif kita tolong kita. Ini ajbuz zanab itu iaitu ni yang tak binasa ni. Satu tulang yang amat kecil sebesar biji sawi. Biji sawi mana halulah Allah Taala biasa menyebut wa man ya'mal mithqala dzarratin dzarrah. Disebut sebagai dzarrah. Itu diterjemah bahasa Melayu kita ialah biji sawi. Seberat ataupun sebesar. Kedua-duanya itu merujuk kepada terlalu kecil, terlalu ringan. Benda yang sangat halus. Jadi, dia tulang yang kecil, yang amat kecil, sebesar biji sesawi, tempatnya pada akhir tulang belakang. Akhir tulang belakang makna sulbi. Gitu. Akhir tulang belakang. Gagal sedikit lah, rasa sedikit. Itu tempat dia. Yang mana? Tertentu ia dengan manusia. Tertentu ia dengan manusia bermakna makhluk yang lain tidak ada ni ajbuz zanab ini. Kalaupun makhluk yang hidup sekalipun seperti hayawan-hayawan, binatang-binatang sekalipun tidak ada ni ajbuz zanab. Ini adalah khususiah ketentuan kepada manusia. Dan daripadanya dijadikan manusia pada hari kiamat. Seperti barang yang di dalam hadis Bukhari, yang disebut di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, bahasanya kita dijadikan semula oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat itu daripada ajnuz zanab ini. Jadi apa yang diingkari oleh musyrikin Mekah zaman dahulu dan juga seterusnya, begitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada agama tauhid, dan akhirnya Nabi menyatakan bahawasanya kita ini apabila kita sudah mati, kita akan dibangkitkan semula untuk diambil pertanggungjawaban dan akhirnya dibalas, diganjari dengan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang beramal dengan amal-amal yang kebaikan, dibalasi dengan azab sengsara kepada mereka yang melanggari batasan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita akan semua perbuatan kita ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi apabila Nabi mengatakan bahasanya kita akan dibangkitkan semula, lalu mereka mengatakan, mereka memperolok-olokkan dan mengungkapkan dengan kata-kata seolah makna benda ini tidak mungkin berlaku, dan menganggap Nabi ini seorang yang bodoh. Aida dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Adakah kita apabila kita ni hancur lebur jadi tanah, bila kita ditanam di dalam bumi, dalam tanah, akhirnya jasad kita hancur lebur. Inna la fi khalqin jadid. Adakah patut kamu kata bahasanya kami ini akan jadi dengan suatu kejadian yang baru semula? Dah hancur lebur nak jadi kok mana pula ni? Ini adalah suatu ajaib, rasa heran yang mengherankan. Dia rasa pelik yang pelik. Sepatutnya pelik ni ialah tak pelik lah kita rasa pelik terhadap benda yang memang pelik. Tetapi musyrikin Mekah ni dia pelik perkara yang sebenarnya tidak pelik. Jadi pelik dia rasa pelik dengan perkara yang tak pelik. Maksudnya tak pelik macam mana? Yang mereka rasa pelik, rasa heran tu apa dia? Kita apabila kita sudah meninggal dunia, sudah mati, maka jasad kita ini akan makna hancur lebur, kemudian kita akan dijadikan semula dengan satu kejadian yang baru pula. Mana boleh macam tu, dah kita hancur lebur dah. Mereka rasa pelik hal ini, hairan rasa ini. Rasa hairan dan rasa pelik mereka ni sangat pelik.
Nah, yang kita nak rasa hairan, rasa pelik tu biarlah pelik sungguh. Ini tidak pelik. Mengapa kamu rasa pelik? Itu maknanya dalam ayat-ayat yang lain Allah Taala sebut. Allah Taala sebut bila orang kafir itu mengingkari Allah Taala sebut, aku boleh buat langit bumi 7 lapis, aku buat. Jadi nak buat manusia semula tu, itu ayatnya tak ingat dah. Adakah orang panggil asyadu, adakah menjadikan langit 7 lapis itu terlebih pelik, terlebih payah, ataupun menjadikan manusia semula itu lebih payah? Allah Ta'ala buat pertanyaan. Buat manusia semula itu lebih payah ke ataupun menjadikan langit bumi itu lebih payah? Tentulah lebih payah menjadikan langit 7 lapis. Langit dengan kejadiannya yang tak boleh kita nak gambarkan, itu Allah Ta'ala boleh buat. Kemudian menjadikan semula manusia itu terlalu mudah. Yang keduanya ialah kali pertama oleh Allah Ta'ala boleh buat, boleh cipta kita daripada tidak ada langsung kepada jadi ada. Kemudian untuk menjadikan kali kedua itu sebenarnya lebih mudah. Mengapa kamu kata mana tak mungkin? Menjadikan kali kedua itu, bandingan dia bila kita buat satu-satu perkara, kali pertamanya itulah yang paling susah. Bila kali yang kedua itu dia dah jadi mudah dah. Kamu ni terbalik pula cara berfikir. Kamu pelik kepada benda yang tidak pelik. Kamu hairan kepada benda yang tidak menghairankan. Ini sangat pelik. Kepelikan kamu itu sangat pelik. Tu. Yang kamu buat pelik itu, sangat pelik. Kamu rasa pelik itu sangat pelik. Yang kita nak pelik ni biarlah benda yang betul-betul pelik. Nak rayaknya manusia apabila dia tidak mendapat hidayah, pimpinan hidayah wahyu Allah Ta'ala, dia akan jadi berfikir cara yang sangat-sangat orang panggil sonsan dan menyalahi. Sepatutnya akal manusia mengatakan untuk menjadikan pada kali yang kedua itu adalah lebih mudah. Dan sekarang dia ada benda. Dulu dijadikan daripada tiada ada apa-apa satu kepada boleh jadi ada. Sekarang dijadikan daripada satu benda, nama dia ajnuz zanab. Allah Ta'ala sebut, bila berlaku kiamat, ajnuz zanab ini tidak binasa. Benih-benih kita manusia tetap ada. Daripada inilah Allah Ta'ala menjadikan semula kita manusia. Nama dia ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Jadi maksudnya ialah ini roh ajbuz zanab, ini tidak binasa. Yang ketiganya dan jasa anbiya. Tubuh badan anbiya itu tidak binasa. Tubuh badan nabi-nabi ini tidak binasa. Bagi tak usah digali, makna kita orang beriman wajib kita beriman gitu kerana benda ni sabit. Ada dalilnya. Hak 10 perkara ini dia bukan benda yang mujtahad. Mujtahad itu perkara yang diijtihadkan ulama menggunakan akal fikiran. Ini dia panggil perkara yang la majala lijtihadi. Tidak ada tempat bagi ijtihad. Minar ra'yi, daripada pemikiran manusia itu makna tak boleh. Ini bukan rekaan ulama, ini bukan ijtihad. Kalau kita tak kata rekaan, makna ini bukan ijtihad daripada alim ulama, tidak. Ini berdasarkan kepada dalil. Dalil syar'i maknanya kerana ada dalil yang menyebutkan begitu. Benda ni benda yang bukan boleh difikir-fikirkan, tidak. Apabila kenyataannya datang daripada syarak, begitu maka itulah kenyataannya. Jadi tubuh badan para nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan mereka tidak akan binasa semenjak daripada mereka wafat sehinggalah hari kiamat dan seterusnya. Tubuh mereka tidak binasa. Tak dimakan oleh tanah, tak dimakan oleh mana sesuatu apapun, maksudnya tetap utuh segar. Itu para nabi. Para nabi tu. Jadi yang sekarang yang berlaku di kalangan para awliya illah pun makna di atas dunia ni. Setelah sekian lama meninggal dunia, apabila dibongkarkan kuburnya kerana ada suatu masalah,
didapati tubuhnya masih utuh, itu di atas dunia. Tapi di sini tidak adalah kenyataan mana tubuh para aulia, mana tubuh para anbiya. Anbiya mana para nabi, jasad mereka, jisim mereka itu tidak binasa. Itu kerana kemuliaan yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syuhada, orang yang mati syahid, jasad mereka tidak binasa juga. Jadi nabi kita tak boleh nak jadi, tak boleh nak usaha. Tapi syuhada ini boleh diusahakan. Ada jalan-jalan, dan maksud syuhada ini ialah dia panggil syahid, maknanya dunia akhirat. Itulah mereka yang mati pada medan peperangan melawani musuh Islam, kufar ataupun bughah. Itu mereka mati syahid. Adapun mati syahid akhirat sahaja, itu tidak termasuk dalam ini. Mati syahid akhirat itu seperti mati beranuk, mati kena ta'um, sakit perut. Jadi panggil syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia sahaja. Jadi yang syahid dunia sahaja ni kita tidak dapat mengenal pasti, kerana itu tentang qasad hati dia. Dia berjihad itu untuk apa dia, berperang itu untuk apa dia. Itu hatinya lah, dia sendirilah yang tahu, Allah Ta'ala tahu hati seorang hamba itu. Jadi kalau dia tidak, mana berjihad itu bukan kerana Allah Ta'ala, kerana Islam, tetapi kerana nak kemasyhuran di sisi manusia, supaya namanya bila dia mati begitu disebut-sebutkan, dia mau gitu. Ada panggil keinginan yang begitu. Maka itu makna mati syahid dunia sahajalah, dia tak akan dapat. Jadi yang dimaksudkan dengan mati syahid di sini ialah syahid dunia akhirat. Mereka yang mati di medan peperangan ataupun luka parah, tak sempat mati di medan peperangan, tetapi apabila kembali ke rumah, mati dengan sebab luka parah itulah. Sehingga kan tak boleh kita memandikan mereka itu kerana apa? Kerana kesan mati syahid mereka itu sangat mulia, fadilat yang sangat besar. Menghilangkan fadilat pada orang itu makna tidak boleh. Jadi orang mati syahid juga jasad mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak binasa. Dan arsh mana suatu kejadian yang sangat besar di langit sana, itu sebagai perlambangan kerajaan Allah Ta'ala yang sangat gah, yang sangat besar, yang sangat agung. Allah Ta'ala jadikan arash ini sebagai lambang dia bandingan dia. Arash itu kalau raja dunia gak singgah sana lah. Tetapi itu bukan begitu maksudnya, sebab itu sebagai suatu perbandingan saja. Singgah sana raja itu sebagai suatu perlambangan keagungan, kedaulatan raja itu. Allah Ta'ala menggambarkan kekuasaannya, kerajaannya yang besar. Ada arsh, arash, mana tidak binasa, dan kursi. Bagaimana hakikatnya arash, kursi itu? Maknanya itu tidak menjadi taklifiyah syarifiyah untuk kita mengetahuikannya. Adakah sebagaimana kursi yang kita panggil kursi di dunia ni? Ataupun macam mana? Jadi soalnya dia tidak binasa. Dan lauh ni makna ni lah macam ni, papan. Lauh itu tempat catatan. Allah Ta'ala menulis segala amalan. Itu makna rezeki seorang, ajal seorang, bertuah ke seorang itu ataupun celaka ke dia, itu sudah pun dicatatkan di Lauh Mahfuz. Kemudian apabila anak itu berumur 120 hari di dalam kandungan ibu, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis pula perkara yang tersebut. Sudah tulis di Lauh Mahfuz. Jadi apa-apa yang berlaku itu mengikut takdirat, segala takdirat, qadar yang Allah Ta'ala tentukan bagi manusia itu di Lauh Mahfuz. Mana lauh, maksud dia Lauh Mahfuz.
Loh yang dijaga. Loh itu semata-mata maknanya papan untuk buat mana tulisan. Dan kolam. Kolam ni alat tulis. Bukan kolam renam. Kolamun mana alat tulis. Pen ke pensel. Untuk mencatat. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi mendengar gerakan kolam. Itu pun tidak binasa. Dan syurga, yang keberapa? Yang ke-9. Syurga, jadi syurga tidak binasa. Kalau syurga binasa, jadi sekarang itu dia ada perbincangan ulama, adakah syurga neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala atau tidak. Jadi syurga tak binasa. Kerana hari akhirat kelak ialah hari untuk membalas segala perbuatan manusia di atas dunia. Jadi orang yang beriman beramal soleh dia dapat masuk syurga. Jadi kalau syurga binasa, jadi tak dapatlah kita itu maknanya mendapat balasan daripada Allah Ta'ala daripada segala kebaikan. Jadi syurga terus berkekalan. Dan neraka, neraka tempat diazabkan. Diazabkan kerana selepas daripada tu, sekarang ni dia nak ayatnya bila berlaku kiamat tu tak binasa. Jadi selepas daripada itu, arwah kita manusia, ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Diberi body untuk diazab. Ataupun diberi ni'mat untuk merasai ni'mat-ni'mat. Diberi body, jasad oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya boleh bernikmat-nikmat dan juga boleh diazab di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Dengan segala sifat-sifatnya lah syurga. Itu banyaklah. Dalam hadis, dalam Quran pun ada. Syurga dan neraka Allah Ta'ala dah berbicara. Sikit sebanyak dan Nabi berbicara dengan lebih detail lagi. Bagaimana sifatnya syurga. Di antaranya Allah Ta'ala menggambarkan nikmat syurga itu sebagai suatu istilah, yakni yang dipanggil qurrata a'yun. Min qurrati a'yun. Itulah maknanya fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak mengetahui oleh mana-mana diri daripada apa yang disembunyikan oleh Tuhan. Apa dia? Min qurrati, daripada qurrati a'yun. Apa dia qurratu ayun? Nikmat-nikmat syurga. Tu. Jadi makna syurga berkekalan dan neraka juga ada sifat-sifatnya. Dapatkan sifat-sifat neraka itu di dalam hadis-hadis untuk kita boleh rasa takut. Kalau sebut kata azab neraka itu umum, borong. Jadi orang tak berapa nak takutlah mana. Tapi kalau dalam kubur misalnya, himpit kubur sampai berselisih tulang rusuk, maka itu ada gambarannya. Kita akan jadi lebih takut berbanding dalam kubur kena azab. Kena azab tu macam mana azab? Sakit, pedih. Itu orang faham. Tapi gambarannya tidak ada. Tapi apabila ditafsirkan akan dia, tu gambarannya akan jadi lebih jelas untuk kita mengharapkan kepada syurga Allah Ta'ala dan takut kepada api neraka Allah Ta'ala, itu akan jadi lebih berkesan. Itu selesai makna 10 perkara. Yang wajib kita i'tiqad bahawasanya dia tidak binasa. Dan bahawasanya tiada mengetahuikan hakikat ruh itu melainkan Allah Ta'ala jua. Qalir ruh min amri rabbi. Katakan bahasanya ruh itu adalah urusan Tuhan. Maknanya tentang hakikat ruh tu macam mana kita tidak ditaklifkan. Tidak dibebankan, diberatkan untuk mengetahuikannya. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup kita beriman bahasanya ada ruh. Ruh ni ada pada makhluk-makhluk yang hidup. Tu. Namun walau macam mana pun begitu, ada juga setengah-setengah ulama yang membahaskan, membicarakan dengan qadar yang agak panjang dan lebar lah. Tentang masalah ruh ini. Jadi maknanya yang pasti kita ni ada ruh. Ruh kejadian yang batin bagi diri kita.
Kita kena jaga roh daripada kerosakan, kesakitan seperti kita jaga tubuh badan kita yang zahir ini. Macam mana? Maka roh dia ada keperluan dia yang tersendiri. Ada rezeki roh. Kalau ada rezeki jasmani, ada rezeki roh. Ada tarbiyah jasmani, ada tarbiyah roh. Roh kita perlu ditarbiyah kepada sifat-sifat yang baik. Tu. Jadi cuma dari segi hakikat kejadian roh tu. Sini. Maksud mu'alif kita hakikat roh, makna hakikat kejadian roh itu tidak ada yang mengetahuikannya melainkan hanya Allah Ta'ala semata-mata. Tu. Itu ialah kejadian roh. Itu suatu peringatan kepada kita supaya kita tidak perlulah untuk mengorek-ngorek, mencari gali, untuk mengetahui dengan terlalu terperinci tentang roh. Jadi kerana roh Allah Ta'ala sendiri pun tidak berbicara banyak tentang roh, dan Nabi agak lebih sedikit daripada Allah Ta'ala berbicara tentang roh, dan di sana di dalam ilmu tasawuf, begitu membicarakan tentang roh, perjalanan roh kepada Tuhannya. Jadi tiada mengetahuikan hakikat roh itu melainkan Allah Ta'ala. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib beriman dengan bahawasanya mati itu dengan perintahan Allah Ta'ala. Mati itu berlakunya kematian itu bagi hambanya, bagi makhluknya dengan ketentuan Allah, dengan rentahan Allah Ta'ala. Dengan perintahan Allah Ta'ala. Rentahan bukannya sesuatu yang zahir, itu yang merupakan asbab peluru pistol umpamanya. Mana tikaman orang panggil pedang yang tajam. Bukan. Semuanya itu adalah rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditembak bertubi-tubi, kalau Allah Ta'ala tak bagi nak jadi mati dia tak mati. Ada orang-orang yang makna dia tembak, tetapi dia tidak mati. Bukan orang Islam, orang kafir pun ada begitu. Allah Ta'ala jadikan itu adalah hikmah dia. Nombor satunya supaya kita tidak i'tiqad bahawasanya makhluk itu memberi bekas. Sebab itulah obat yang kita makan itu, obat yang dimakan oleh orang sakit dengan penyakit yang sama dengan orang lain, obat yang sama, orang lain dapat sembuh tetapi dia tak sembuh. Supaya kita tidak i'timad, bergantung kepada sabab. Bahawa sabab itu tidak memberi bekas. Kena faham sabab itu apa dia. Sabab itu ialah laluan, lorongan. Tu. Nasi itu adalah sabab. Yang mengenyangkan di perut kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan kenyang pada perut kita. Bukan nasi itu yang menjadi kenyang. Menjadikan kenyang pada perut kita. Tidak. Itu kena kembali semula. Dalam wahdaniyah iradah. Itu dah bicara benda tu. Ni sini mari nak mantap lagi. Nak kemah keming lagi. Jadi rentahan urusan mematikan makhluk itu urusan Allah Ta'ala. Dengan kehendaknya. Apa yang dia mahukan. Apa dia? Itulah yang diperlakukan. Bukan dengan sebab tikaman, bukan dengan sebab kebuluran, bukan sebab bukan dengan memberi bekas. Sebab tu sebab itulah. Tapi bukan dengan memberi bekas benda-benda yang tersebut. Sabab saja. Sabab ni laluan saja. Tu. Wajib kita beriman begitu. Urusan mati itu ialah dengan perintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tak dapat tiada bagi tiap-tiap makhluk daripadanya, daripada mati. Itu daripada mati. Itu dah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada setengah orang buat apa kita takut. Mati ni semuanya benda berlaku. Dan mati itu dipanggil oleh Allah Ta'ala sebagai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah akan Tuhan kamu sehingga kedatangan oleh yakin kepada kamu. Maksudnya yakin itu ialah al-maut. Itu buku tafsir.
Bila kita berhadapan dengan Al-Quran, ayat Quran, buka tafsir, lihat pandangan ulama, jangan berani-berani untuk mentafsirkan sendiri. Kita tidak ada alat. Jadi al-yakin di situ maksudnya al-maut, mana mati. Mana sembahlah Tuhan kamu, ibadat kepada Tuhan sehingga kamu mati. Tapi ada orang-orang yang tidak faham. Mereka tidak ada asas pengajian ilmu Islam, ulumul Islam. Akhirnya membawa suatu ajarannya sesat. Mengatakan makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu ialah maksud sehingga kita ni jadi yakin dengan sebenar-benarnya, maka tak payah buat ibadat dah kepada Allah Ta'ala. Gugur syariat dan tidak berkewajipan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu satu fahamannya sesat lah. Jadi tak dapat tidak setiap daripada makhluk yang bernyawa yang hidup itu akan menemui mati. Akan melalui mati. Dan hakikat mati itu ialah bercerai roh daripada jasad kita. Hakikat diri kita masih ada lagi, roh kita tadi lah. Yang sebagaimana kita sebut tadi. Tu. Jadi, sekarang maknanya, makna setiap orang, mana pasti akan mati, dan mati itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu. Orang yang nak bunuh diri, ada ramai orang yang nak bunuh diri tak percaya. Sebab urusan mati itu urusan Allah Ta'ala. Yang mati itu ialah kerana Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kehendaki. Dia mati dengan cara membunuh diri. Wal'iyadzabillah. Jadi, dengan perintahan Allah Ta'ala dan tak dapat tidak bagi tiap-tiap makhluk daripadanya. Dan bahawasanya Malakul Maut. Malakul Maut ni ialah nama kerjaya. Nama jawatan. Tapi oleh kerana jawatan Malakul Maut ni hanya satu malaikat saja. Itulah malaikat Izrail. Nama kalau dia ada kat kenalan bermakna nama dia Izrail. Pekerjaan dia ialah Malakul Maut, malaikat mati. Malak itu maksudnya malaikat. Kerjaya dia ialah Malakul Maut, malaikat mati. Yakni malaikat yang berkait dengan urusan kematian manusia. Tapi mati atau tak mati itu urusan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kita beriman dengan bahawasanya mati itu, bahawasanya Malakul Maut Izrail lah. Tak ada dah malaikat lain atau orang lain yang jadi Malakul Maut. Satu-satunya kita boleh buat Al-Ghaus. Al-Ghaus itu maknanya teka-teki. Maknanya satu jawatan yang hanya dipegang oleh satu makhluk. Nak kata satu orang, sebab dulu kitab ni ke atau kitab lain, apabila disebut dalam kitab Jawi, dia sebut seorang malaikat. Jadi dia kata, macam mana panggil orang malaikat ni? Jadi maksudnya itu tak apalah, itu orang zaman dulu makna satu. Dua orang malaikat, mana dua malaikat. Jadi itu dia panggil, itu makna penggunaan dulu. Jadi malaikat, Malakul Maut. Satu-satunya orang yang memegang. Kalau kata PM, Perdana Menteri, bersilih ganti ramai yang pegang. Cuma dalam satu masa saja, tidak dua orangnya. Malakul Maut ini hanya dijawati oleh Izrail sahaja. Maka Izrail itu adalah Malakul Maut. Malakul Maut adalah Izrail. Orang lain tidak pernah menjadi orang panggil Malakul Maut. Hanya Izrail sahaja. Wajib kita beriman bahawa Malakul Maut itu ialah yang mengambil akan segala roh, qabdur roh, mengqabakkan akan roh dengan arahan atau perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya wajib kita beriman juga bahawa roh kemudian daripada mati badan itu dinikmatkan akan dia ataupun diazab akan dia hingga kembali ia roh saat ini kepada badannya. Jadi manusia ini apabila sudah meninggal dunia, dikuburkan dia. Ditanam dalam kubur. Di dalam kubur itu ada yang bernikmat-nikmat,
ada yang menerima azab. Jero akan diberi nikmat ataupun diazab. Tu. Jadi maknanya sebagaimana Nabi sebut innamal qabru rawdatun riyadil jannah. Hanya saja kubur itu ialah satu taman daripada taman syurga. Wa hufratun min hufarina, dan boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi setiap manusia itu dia akan mendapat balasan di dalam kubur lagi. Maknanya azab mereka maknanya roh mereka akan diberi nikmat ataupun diazabkan berdasar kepada iman dan juga amal mereka itu. Jadi dinikmatkan atau diazabkan dia hingga kembali ia kepada badannya, sehingga dia dikembalikan kepada badan, dan bahawasanya tiada mati seorang melainkan tetap kala sempurna rezekinya. Jadi kita berhenti setakat itu. InsyaAllah hari Ahad 31 Disember 2023. InsyaAllah kita akan khatamkan pada hari Ahad. Dan insyaAllah selepas daripada itu, katanya muassis, kita akan sambung kitab Minhajul Abidin. Selalu maksudnya hari Isnin lah. Satu hari bulan 1 2024 insyaAllah, dengan kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tangguhkan dulu untuk kita sambung semula pada hari Ahad ni. InsyaAllah habis. Ni tak ada apa dah, kita baca saja hari Ahad ni. InsyaAllah selesai, kita boleh khatam kitab ni. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Okey, mari. Tidak nak